Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh lagi kita sambung kuliah kita pada malam ni. Boleh lagi kita hidup atas muka bumi ni atas iman dan juga Islam, yang mana nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga Allah Ta'ala kekalkan kita atas nikmat ni sampailah kita mati. Dan antara nikmat yang besar juga, Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat berada di dalam majlis ilmu. Nikmat berada dalam majlis ilmu ni merupakan satu nikmat. Sebab itulah siapa-siapa yang tidak merasa kemanisan ilmu, dia tak berasa ilmu tu penting. Apabila kita belajar, kita tahu apa kita belajar, Allah Ta'ala tunjuk kita jalan dalam belajar. Ambil ulang benda sama ni, cuma kita ulang-ulang sebagai peringkat awal, sama-sama lah sebagai mukaddimah, iaitu jalan belajar ni kita kena ingat ialah jalan shortcut ataupun jalan untuk Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab kita menuntut ilmu walaupun dalam cara yang ringkas, kuliah maghrib dan sebagainya, kita harapnya Allah Ta'ala tulis amalan kita hari kecil ni sebagai amalan yang akan menjadi amalan baik kita di akhirat nantilah. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita seperti mana pada malam ni. Allah Ta'ala kumpul kita di syurga dia nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita musim, kita panggil mula ni musim maulud lah. So kita maulud ni setahun sekali lah orang sambut kan. Cuma setengah bulan ni ada sebagai tempatnya dia sambut kerek lagi. Cuma kitanya salah satu benda, kalau kita duduk mengajar sirah dan sebagainya, salah satu benda hak kita nak serupa dengan benda hak dalam maulud itu, nak menyemarakkan cinta kita kepada Nabi SAW. Sebab cinta kepada Nabi ini dia tidak habis dengan kita berlarak saja, tak habis lagu tu. Ramai ustaz-ustaz kita tegur, berlarak orang bezohor boleh tertugi lagi. Jadi kita bukan nak itu oyak maulud ni kau apa-apa. Sebab apa? Sebab ada sebahagian ustaz-ustaz hak nama besar pun dia terang je. Maksudnya macam Allah macam tu jadi dia kata tak habis kita ni dengan maulud saja. Maksudnya kalau maulud saja, sekadar maulud saja, ngaji malah tak dosa lah. Jadi kita lah ni maulud tu maulud, tapi kita nak maulud tu ada benda hak kita boleh bawa, iaitu cinta Nabi ni kena dengan saya kepada Nabi dan juga mengikut sunnah Nabi SAW. Situ mana kita sebut sama, antara banyak benda kita belajar dari sirah ni, apa sebut sama aja benarnya. Jangan puas lah. Takut puas kan nak buat kan. Sebab ada guru kita sebut, dia kadang-kadang ngajar-ngajar, dia kata kadang-kadang masa dia cerita tu masa dia jadi budak juga lagi lah, masa dia belajar, dia cerita masa dia belajar dulu. Dia kata ada setengah ustaz tu ngajar sampai kita tahu dah pas ni dia kayak gapo. Tapi dia kata sebenarnya apabila kita ngajar ni orang tahu dah kita nak gapo, molek lah. Hak tu betul maksudnya. Walaupun ustaz kita mungkin kadang-kadang tak adalah ngajar banyak sangat, mungkin dua tepat lagu tu, 3 tepat. Mungkin kadang-kadang kita ingat hak ni ngajar mana hak ni ngajar mana, tak ingat ulah tu ulah. Kali lah kita ustaz ni kacau tu ulah kalau baru 2 kali. Kalau 3-4 kali pun maksudnya dia mengingat lah, molek dah tu. Cuma kita ulah-ulah benda tu tulah kadang-kadang sebagai peringatan kepada kita. Tazkirah kita sebut sebagai tazkirah. Tazkirah ni bahasa Arab dia panggil peringatan. Peringatan ni tidak syarat benda hak kita tak tahu lagi. Hak kita tahu dah pun kita panggil peringatan.
jumpa dengan atas jalan lah, kadang-kadang kita tahu dah. Tak boleh bawa derah. Tengok awas kawasan kemalangan. Kita perselu. Sebab para ulama sendiri pun tak gutulah. Antaranya dia ceritakan mengenai kata silapnya Imam Abu Hanifah. Apabila seseorang itu oyak kepada dia, hamba tengok itu disebut nama kau disebut ke mana, tapi yang penting dia kata kepada Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, bertakwalah kepada Allah. Dia ni Imam Abu Hanifah, tabi'in, bertakwalah kepada Allah. Takwa apa? Aku bertakwa dah halulah nak. Tapi dia kata apa? Jazakallahu khaira. Dia ucap terima kasih kepada Allah yang bagi peringatan kepada dia. Kita ni moga kita manusia, okey. Khususnya ustaz lah. Budak-budak gitu sikit kat. Lah bahasa budak ni. Ingat aku tak tahu ke macam tu. Tapi gitulah peringatan ni kemungkinan bukan jadi mari daripada orang yang lebih daripada kita. Kadang-kadang peringatan mari daripada orang yang lebih rendah daripada kita. Jadi apabila kita boleh terima nasihat daripada orang yang lebih rendah daripada kita, maksudnya kita ada hati yang bagus lah. Cuma kena didik lah hati-hati lagu tu. Jadi kita mengajar sirah apa ni salah satu benda besarnya usul biar kecintaan kita kepada Nabi itu semakin bertambah dengan kita kenal Nabi. Kenal Nabi. Kenal Nabi ni lah ambil masa jugalah belajar ke. Sebab ambo sebut sama lah, maksudnya kalau kita tak kata hari ni belajar tahu belakang tak, ambo sendiri kadang-kadang tahu mungkin lebih sikit. Kadang kita baca lagi banyak benda lagi. Banyak benda lagi kita tak tahu rupanya gini. Jadi kenal Nabi SAW ni salah satu bendanya dia melalui kita belajar sirah. Kalaulah kita tak belajar sirah, kita tak kenal siapa tu Nabi. Mungkin sebelum daripada ni kita kenal isteri Nabi Aisyah ya. Daripada sirah ni paling kuat kenal ada Ummu Salamah contoh. Kenal Ummu Salamah. Kenal perangai Nabi SAW dengan isteri dia. Biasa dengar cerita mengenai kerenah-kerenah isteri-isteri Nabi SAW, dan kita kena letak benda tu adalah cerita yang kita nak jadi pedoman. Kita tak boleh nak kata cerita tu moga dia Nabi kan. Ni benda hamba boleh semua dah. Moga dia Nabi, memang Nabi, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu ada teladan yang paling terbaik. Jadi bagi diri kita kena tengok Nabi paling terbaiknya. Kecuali benda-benda hak Nabi boleh wahyu dan sebagainya, tak boleh kata hamba boleh wahyu semata, tak boleh lah. Benda-benda hak melibatkan wahyu, benda-benda hak melibatkan khususiat Nabi SAW, kita tak boleh nak lepas benda tu lah. Tapi benda-benda lain adalah Nabi SAW adalah benchmark kita. Kalau kita rasa Nabi itu sebuah malaikat, kita akan bahasa tu kan Nabi kita. Dok Allah Ta'ala buat Nabi ni daripada manusia supaya apa? Supaya kita boleh contoh. Dan muslimat kita pula apabila dengar cerita Nabi, cerita isteri Nabi SAW, kalaulah orang yang paling terbaik boleh tiru siapa? Isteri Nabi SAW, sahabiah yang berada di sekitar Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW daripada orang perempuan. Cerita Ummu Sulaim, cerita Ummu Aiman, cerita orang-orang lain dan sebagainya. Dan bagaimana Nabi SAW menguruskan manusia yang ada di sekitar Nabi SAW. Begitulah kita nak uruskan manusia yang ada di sekitar kita mengikut kadar kita. Moga kita bukan Nabi, cuma Nabi lah benchmark kita. Kita dalam cerita hari ni kita akan tengok cerita kita akan tengok cerita Nabi, tengok cerita boleh tak? Kau tak nampak, tak bayar lagi ya? Tak ada TV, tak nampak TV dia kan? Allah, ingat sama kalau buat tengok cerita ni kan? Kita nak lah, kita minta lah doa kepada Allah Ta'ala supaya nanti dia syurga, nanti Allah Ta'ala tunjuk mula cerita sirah ni. Cerita kita dengar bayar uduh lah, gitu lah. Tapi kita doa Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala masuk kita pada syurga kan, Allah Ta'ala tunjuk balik cerita kita dengar lah. Kita tengok diri orang filem kau lagu mana dari syurga ni, tu heriti dia kita minta je lah. Jadi Nabi SAW menguruskan satu konflik jugalah kita kata dalam Perang Hudaibiyah. Kita akan tengok daripada hari ni. Allahu Akbar. Jadi kita masuk kepada Perang Hudaibiyah ni. Jadi Hudaibiyah ni kita biar susung sikit cerita kita, iaitu
Hudaybiyah ni merupakan satu perancangan Nabi SAW untuk Nabi SAW nak pergi umrah, tak jadi. Berlaku pada tahun Hijrah, lepas daripada perang Uhud, lepas daripada perang Khandaq. Jadi Nabi SAW nak pergi buat umrah, sebab Allah Ta'ala sendiri waktu wahyu dah kepada Nabi untuk pergi umrah. Cuma dalam wahyu tak sebut bila. Jadi Nabi SAW pun dengan maklumat sikit tadi ada tu, dia buat keputusan untuk pergi pada tahun tu. Kita cerita dah bagaimana para sahabat disekat oleh orang Quraisy, tak beri visa masuk Mekah, tak boleh. Visa masuk Mekah ni masa Covid dulu lah. Tak boleh masuk orang pakai Covid, ni bukan Covid lah. Kira orang musyrikin tak beri. Jadi apabila tak beri tu kena sekat di Hudaybiyah. Lama. Mau tengok berapa hari, tapi rasa tak silap beberapa lebih pada seminggu lah berlaku. Jadi apabila berlaku peristiwa Hudaybiyah, orang kafir Quraisy sekat Nabi SAW nak berunding dengan Nabi SAW, sehinggalah dia atas beberapa orang, dia atas Budayl bin Warqa, dia atas Al-His bin Alqamah, beberapa orang daripada Quraisy ni atas untuk nak buat kira kepada Nabi SAW. Hak paling besar Quraisy naknya ialah Muhammad tak boleh masuk tawaf tahun ni. Tu paling besar. Beberapa orang hak di atas pun Muhammad tak boleh masuk. Kita sebut dah iaitu Mikraz, lebih kurang 4 orang dah. 4 orang, siapalah Urwah bin Mas'ud. Apa Budayl bin Warqa, Al-His bin Alqamah, Mikraz dengan Urwah bin Mas'ud. Hatta ada yang kata orang lagu ni tak boleh nak sekat, memang dia tidak ada niat untuk perang. Apa-apa orang dah Quraisy tak sih lagi. Sehinggalah Nabi SAW, kita kena bayar suasananya ialah para sahabat lah ni ialah semangat nak pergi masuk Mekah ni. Kalau riwayat sebutnya hak ramai dalam Khaybar ni, minta maaf, hak ramai dalam Hudaybiyah ni 1,400 tak silapnya. Kalau tak silap 1,400. Jadi dalam bukan kau 1,400 dah. 1,000 lebih lah, 1,000 lah, aku tak ingat. Yang pentingnya ramai daripada orang Mekah. Iaitu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, nak klik kampung. Nabi SAW kata kita tahun ni boleh tawaf. Allah sukanya. Jadi dalam sahabat Nabi ni nak pergi tawaf, tak ada nak pergi tawaf tu. Hak besar kali. Ya, bila kena sekat tu, sebagai seorang manusianya ada perasaan apa ni ya. Siapalah Nabi SAW hatta sahabat seorang untuk pergi kayak kira dengan Quraisy untuk utusan pertama ni, dia nya kerak kuda ataupun kuda atau putar, kerak kaki kuda atau putar tu. Jadi sahabat ni klik semula jalan kaki. Apa Nabi SAW pun dalam perancangan Nabi SAW nya nak berdamai, tak usah perang. Sebab apa? Sebab ada para sebagai sahabat ni semangat nak perang. Siapa teka? Kita boleh teka dah. Umar tak ada benda lain dia. Nak perang. Jadi Nabi SAW panggil Umar, gini, aku nak atamu untuk nak kejak kira dengan Quraisy. Umar kata, tak boleh ya Rasulullah, aku ni tak ada orang suka kat aku. Di Mekah ni tak ada orang suka kat aku. Hak boleh lindung aku tak ada. Dan kita kena faham politik zaman Nabi SAW, politik Arab pada waktu tersebut ialah tak ada polis. Dia tak ada pihak ketiga yang boleh melindungi seseorang. Polis ni ialah pihak ketiga, kita balah. Tak email balah dengan Tok Bilal contohnya. Atau tak email balah dengan pengerusi. Jadi siapa polis ni? Ialah orang ketiga yang nak menyelesaikan masalah. Jadi polis ni kalau tak silap dimulakan oleh Umar Al-Khattab. Umar barulah dia buat dipanggil syura. Dia buat polis. Jadi zaman Nabi SAW, lagu mana keselamatan tu berlaku ialah keselamatan tu berlaku sekiranya ada orang daripada kaum tu nak lindungi dia. Perlindungan. Dia perlindungan ni penting zaman dulu. Masa Mekah di Nabi SAW ketika mana orang tak musyrikin Mekah benci kepada Nabi SAW. Jadi Nabi daripada Taif contohnya. Nabi pada Taif ni hujung-hujung dakwah Nabi di Mekah dah.
Nabi umur 50. Nabi nak masuk Mekah lepas daripada Taif tu Nabi tak boleh masuk direct. Nabi pergi minta perlindungan dulu dengan Allahu Akbar. Nabi minta perlindungan dengan Mut'im bin Adi. Orang hak ada kuasa jugalah, orang hak ternama, ada nama, supaya lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana seseorang itu dah ada dalam perlindungan seseorang itu, maka dia dikira selamatlah. Siapalah lah ni pun kita ada bicara dalam fiqhnya, kita ada kafir ni, ada kafir yang zimmi, ada kafir harbi. Zimmi itu yang di bawah perlindungan, yang ada perjanjian dengan kerajaan Islam. Jadi pentingnya perlindungan ni. Jadi Umar kata, aku ni tak ada orang nak lindungi aku. Daripada Bani Adi, daripada kaum aku ni, kabilah aku ni, tak ada orang nak lindungi aku. Semua tak boleh ikat aku lah. Jadi Umar kata, sebab itulah kita jangan tengok Umar takut sini. Umarnya dia bukan takut, dia risaunya kalau dia pergi, hasrat Nabi SAW tidak tercapai. Untuk nak kira dengan musyrikin tidak tercapai. Dia tak ada masalah, tak takut gapo Umar ni. Cuma dia takut hasrat Nabi tak tercapai. Jadi Umar cadanya untuk menghantar Uthman. Sebab Uthman ni ialah satu sosok tubuh yang dia ni orang berjuru. Orang yang hebat dalam keadaan tidak gangster. Tidak kena orang suka. Jadi apabila gitu, Umar mencadangkan Uthman untuk pergi. Uthman beres. Jadi Uthman tak pergi. Uthman pergi, dia minta perlindungan daripada dia punya kabilah, daripada Aban bin Sa'id kalau tak silap. Jadi apabila Uthman pergi minta perlindungan dengan Aban bin Sa'id, maka Uthman boleh pergi kacak kira molek dengan Quraisy. Jadi apabila kacak kira dengan Quraisy, orang Islam duk tunggu ni, beritahu lagu mana ni perjanjian ni. Sehingga ke masalah kacak kira tu, orang musyrikin tawar Uthman untuk nak pergi tawaf di Kaabah ni. Dia kata kepada Uthman, kalau mu nak tawaf dulu, tawaflah. Pas daripada ni kita itulah wakil kacak kira lah lagu mana, tapi mu kalau nak tawaf dulu, silakan mu tawaf. Tapi Uthman ayatnya dia ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebat. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat hebat. Dia kata, sungguhnya aku tidak akan tawaf lagi mana Rasulullah tidak tawaf. Maka dia pun walaupun dia ada peluang untuk tawaf, dia tak pergi tawaf. Dia tunggu nak kacak kira. Tapi kebetulannya orang musyrikin lama, menyebabkan orang Islam duk tunggu tidak kelik-kelik ni Uthman ni. Sehinggalah ada tanggapan bahawa Uthman kena bunuh dah lah. Daripada peristiwa merasakan Uthman terbunuh ni lah, Nabi SAW buat satu perjanjian dengan para sahabat, dengan tentera Islam pada waktu tersebut, untuk kita bai'ah. Untuk kita buat perjanjian apa? Alal maut. Sebagaimana para sahabat apabila ditanya ketika mana bai'ah ni, perjanjian ni dibuat ni, gapo yang isi perjanjian, dia kata alal maut, untuk mati, rela mati untuk kerana Uthman. Jadi Nabi SAW, sebab tu kita akan tengok Nabi SAW ni, dia akan buat benda yang ada dalam maklumat dia sahaja. Allah Ta'ala tak kata Uthman mati dah kau gapo. Nabi SAW tak ada wahyu daripada Allah Ta'ala, maka Nabi SAW buat keputusan yang perlu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ketua tentera. Jadi Nabi SAW pun kumpul para sahabat untuk bai'ah. Apabila bai'ah Uthman kelik. Sebab itulah lucunya salah satu hujah daripada kaum yang akan memberontak ke atas Uthman, kita kena faham Uthman ni, cerita Uthman ni kan ada yang sedih cerita Uthman ni. Uthman ni sejarah dia ialah apa cerita dulu kan, kita boleh sikit boleh ke dia tu boleh sikit. Uthman pertama sekali, Uthman ni siapa? Tak ada hadiah ke pengurusi? Tak ada hadiah melalui naik ke umrah ke? Tak ada. Takut. Uthman ni siapa? Apa-apa maklumat sahabat Nabi confirm lagi? Natu Nabi. Hak lebih tepat lagi, Natu Nabi. Memang Natu Nabi. Hak lebih sedap lagi, dua anak Nabi. Natu kepada dua orang anak Nabi. Dia boleh nama Dzun Nurain. Tak apa, kita boleh, jangan risau.
Kita tidak nak marah ke apa ni. Kita faham. Kita baru pandai tu kan. Tak boleh nak marah kau ke. Jadi Nabi kita ulang banyak kali ni supaya kita ingatlah. Paling kurang banyak maklumat banyak tu. Kita tahun kali ni tak ingat pula. Ingat so pula tambah so. Boleh lepas ni mungkin kita tak kenal asal semai. Baru mari kita ingat sikit. Tambah sikit. Jadi pertama sekali sahabat Nabi lah. Khalifah yang ke-3. Pertama sekali Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman. Dan dia juga ialah menantu Nabi SAW dan dia mendapat gelar Zunnurain. Orang yang mempunyai dua cahaya, iaitu orang yang kahwin dengan dua anak Nabi SAW, iaitu dia nikah dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Kita ulas sikit dari sudut anak Nabi SAW nya. Zainab, tok lelaki dia Abul As. Tak apalah, Abul As ni jarang dengar, tak ingat apa. Fatimah, ni confirm ingat belakang dia, Ali. Anak Nabi ni ada 4 orang tina. Jadi Zainab dengan Abul As, Fatimah dengan Ali. Dua ni anak Nabi SAW, Uthman. Iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Boleh. Jadi Uthman ni merupakan natu Nabi SAW daripada 2 orang anak Nabi SAW. Dan dia adalah seorang watak dia ialah orang yang berlalu. Yang mana Nabi SAW pernah dalam satu majlis, ada sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kebetulannya kain Nabi itu sikit lah, maksudnya sikat sikit. Abu Bakar masuk, tak ada masalah. Umar masuk, beres. Uthman masuk Nabi. Nabi tu kain dia lah, masa duduk tu Nabi itu sikit. Nabi SAW kata, sesungguhnya aku tak malu kepada orang yang mana malaikat malu daripada dia. Malaikat pun malu pada Uthman ni. Jadi orang yang dia bukan malu. Kalau kita tengok sejarah Uthman, tengok antaranya salah satu benda hak malam ni, dia bukan lembut. Dia bukan lembut gitu, bukan. Tapi dia adalah seorang yang tegas, dan tapi dia berlalu, dia ada pemalu sikit. Juru. Pelik apa Nabi SAW nak jadi natu tak? Kalau orang juru lagu tu. Jadi Uthman ni cerita dia nya, apabila Nabi SAW meninggal, habis zaman Abu Bakar, habis zaman Umar, Uthman akan jadi khalifah. Sebelum daripada Nabi SAW meninggal, Nabi banyak isyarat Nabi SAW kepada Uthman bahawa Uthman ni dia akan mati. Saat Nabi SAW pernah sebut hujung-hujung ayat Nabi SAW, dia kata kepada Uthman, dia pesan kepada Uthman radhiyallahu anhu, dia kata sungguh jemu ni akan dipakai ke satu jubah yang mana akan menanggalkan jubahmu ni ialah geng-geng munafik. Mu jangan pecah jubahmu sehinggalah mu jumpa dengan aku. Jadi Uthman faham bahawa dia akan melalui satu benda yang besar lah. Dan antara ceritanya Uthman ni, salah satu yang disebut kepada Uthman oleh Nabi SAW, pernah sekali Nabi SAW berehat di satu terpanggil sumur. Maksudnya basuh kaki gitu kan. Kalau telaga lah ni keret. Kau beza apa sumur? Sumur ni macam di dalam kita panggil padi kan, dalam padi. Telaga tak ada keret tu kan. Jadi Nabi duk, kalau kita bayar ada gapo nak panggil, ada keret mana-mana nak itu kakinya. Nabi duk berehat situlah. Nabi duk berehat. Ketika tengah jaga Nabi SAW ialah, kalau tak silapnya, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Nabi SAW pun kebetulan dia duduk berada dalam ada tempat, ada pintu sikit. Maksud mungkinlah kita kata tempat nak rekreasi ke nak rehat minda gitu lah. Di kawasan Quba. Dan kalau kita pergi Quba, ada satu tempat yang Kerajaan Saudi tanda. Dia tanda situ adalah Bi'rul Khatam nama dia. Iaitu Telaga Cicing. Nama sebenar dia Bi'ru Aris. Cuma nama sebenar dia Bi'ru Aris, nama bersempena peristiwanya Bi'rul Khatam, iaitu Telaga Cicing. Sebab apa? Berlakunya jatuh cicing Nabi SAW
yang diwarisi lepas Nabi SAW beri ke Abu Bakar, beri kepada Umar, beri kepada Osman. Masa zaman Osman, kebetulan Osman main situ juga. Di telaga tu jatuh, tak jumpa cari. Kau tak jumpa. Sebab itulah dinamakan Bi'rul Khatam. Jadi apabila Nabi SAW duduk rehat situ, kemudian ada orang mari. Nabi SAW bertanya, siapa tu? Nak tanya kepada Abu Musa lah. Abu Musa berkata, Abu Bakar. Nabi SAW berkata, izin apa ni? Bagi izin kepada dia untuk masuk, wa basyirhu bil jannah. Dia masuk, kemudian ayat kepada dia akan masuk syurga. Abu Musa pun kata gitu, kemudian masuklah Abu Bakar. Abu Bakar duduk di kanan Nabi SAW, bolak gitu ya, duduk kanan Nabi SAW. Mari pula Umar. Nabi SAW berkata gitu juga. So Umar masuk dan kata kepada Umar bahawa dia akan masuk syurga. Jadi Umar pun duduk di kiri Nabi SAW. Barulah masuk yang ketiganya Osman. Masuk ketiga Osman, Nabi SAW pun kata lain kepada Osman sikit. Dia kata apa? Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa yusibuha, atau alal balwa yusibuhu. Kata kepada Osman bahawa dia akan masuk syurga atas ujian yang akan berlaku pada dia. Dan dia duduk sebelah depan Nabi SAW. Sehingga para ulama buat takwil bahawa ni salah satu isyarat Nabi SAW akan apa ni, akan isyarat mengenai kubur para sahabat yang ada tu lah. Kita akan tengok malah masa kita pergi wisalah kepada Nabi, siapa kita kena wisalah juga. Lepas kita wisalah kepada Nabi, kita wisalah ke siapa? Abu Bakar. Lepas tu kita akan wisalah kepada Umar. Lepas kita wisalah ke Umar, tak ada lah. Tak ada lah. Dua tu memanglah dia mati dan dikuburkan di tepi Nabi SAW. Sebab tu apabila kita wisalah kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah, daital amanah, kalau kita wisalah kepada Nabi, kita pergi depan sikit, kita wisalah kepada Abu Bakar. Kita pergi sikit lagi, barulah kita pergi wisalah kepada Umar. Mana kubur semai? Luar. Pakai. Mana dalam pakai? Kita tengok tiba-tiba kubur Osman ni, kalau kita masuk dalam perkuburan Baqi', kita akan tengok depan tu ada kubur-kubur lama. Kubur lama ni kita boleh cek dengan ada batu hitam. Batu dia batu-batu hitam sikit. Tu kubur-kubur lama. Kemudian kita akan tengok di tengah tu ada sebuah kubur lama. Seputih dia tu. Kubur Osman. Jadi Osman ni dia mati ketika mana orang duk memberontak, yang mana sebenarnya dia dikuburkan di luar perkuburan Baqi' asal. Masuk Baqi' zaman dia tu tak sebesar, memanglah Baqi' sampai luar ni pun berlaku banyak kali perluasan, memang besar Baqi' ni. Jadi pada dia ketika mana dia mati tu, diriwayatkan yang diuruskan untuk menguruskan jenazah Osman beberapa orang saja, dan diuruskan pada waktu malam. Dan di tanah di luar perkuburan Baqi'. Di tanah anak dia nama Aban bin Utsman. Jadi lepas pada zaman Umayyah, barulah dia besar perkuburan Baqi', masuk Osman di dalam perkuburan Baqi' lah. Jadi kita akan tengok, maksudnya Osman ni mati dalam keadaan bahasa mudah kita huru-hara lah. Orang tengah memberontak kepada Osman ni. Salah satu benda orang pemberontak dia tak puas hati, dia ada dalam 13 perkara dia tak puas hati. Antaranya dia kata Osman kroni, antaranya dia kata Osman tak pergi pergi Badar. Ya ke Osman tak pergi pergi Badar? Sudah. Hadiah umrah. Tak ada. Hadiah haji lah. Siapa hadiah haji ni lepas pada subuh kita duduk sapalah duha boleh hadiah haji. Nak haji umrah mahal juga. Ada. Kamu tadi tak ada? Adakah Osman tak pergi pergi Badar? Pergi ke tak? Buat apa? Sakit, bin sakit. Dia jaga Ruqayyah. Memang dia tak pergi. Tapi dia bukan tak pergi saja. Dia jaga Ruqayyah. Bahkan Nabi SAW kata, sebab dia niat dah nak pergi, dia tanya Nabi. Nabi kata, mu jaga Ruqayyah. Nabi SAW kata, sungguhnya mu akan dapat pahala dia, dan juga mu akan wasah mahu, mu akan dapat juga bahagia daripada perang Badar. Sekiranya ada ghanimah, Osman tak pergi tu dia boleh. Ni hujah-hujah orang tak puas hati kepada Osman. Sebab apa? Sebab tak tahu sejarah.
Tak kenal ni. Dia duduk tengah beta siapa ni. Antaranya juga dia tidak dibenarkan untuk ambil air daripada air yang dia wakaf pada umat Islam daripada awal lagi. Telaga Osman. Antaranya ialah hujah mereka ialah Osman ni tidak menyertai bai'atul ridwan ni. Bai'ah kita nak cerita malam ni, salah satu benda hujah dia ialah Osman tak join. Allah. Sikit lah benar kalau dia baca lah. Berapa Osman tak join? Bai'ah kerana dia dah. Dia nak join ke mana? Memang dia tak ada lah. Tapi sebenarnya Nabi SAW sendiri ambil tangan Nabi SAW. Nabi kata, hadhihi yadu Uthman. Ni lah tangan Uthman. Mai bai'ah atas nama Uthman. Sebab itulah sejarah ni sebenarnya kalulah kita sebagai umat Islam khususnya kita kena tahu paling kurang banyak boleh lah. Sebab apa? Kita pun biasa dengar bahawa sejarah ni akan bulan. Sejarah ni akan bulan. Allah Taala sebut dalam Quran, watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Sungguhnya itulah hari-hari yang kami akan putar ke antara manusia. Cuma dalam konteks yang berbeza dan sebagainya. Boleh. Jadi Osman ni dia Osman ni dia klik tu sudah ada bai'ah atas kerana dia. Jadi walaupun kita kata bai'ah tu bai'ah yang berlaku kadang ayat bai'ah yang tidak atas sangkaan je. Tapi Allah Taala menyaksikan, memberi penyaksian kepada orang yang menyertai bai'ah ni merupakan orang-orang yang akan masuk syurga. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka bai'ah di sebuah pokok, di bawah pokok. Nama pokok tu ya pokok yang berada di Hudaybiyah. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut tahta asy-syajarah, di bawah pokok. Dia panggil pokok tu pokok, kita panggil pokok apa sini, pokok dia jenis gitu tu, lepas tu dia rendai gitu dia. Adalah pokok apa jalan dengan Syekh itu sekali tu dia tunjuk banyak di negara Arab ni pokok jenis lagu tu. Jadi munggo tengok pada pasir tu kan tak ada apa satu duduk bawah pokok tu lah. Dan Allah Taala pun apa ni alladzina laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Semua Allah Taala telah redha kepada orang yang bai'ah di bawah pokok. Ni ramai-ramai tu seorang sahaja yang tidak bai'ah, iaitu Al-Jad bin Qais, dan dia adalah orang munafik. Dia seorang yang tak bai'ah. Orang lain semua bai'ah kepada Nabi SAW atas nama Uthman. Dan sahabat-sahabat yang menyertai Hudaybiyah ni Nabi SAW kata semua akan masuk syurga. Jadi apabila selesai dah Uthman perjanjian untuk rela mati atas nama Uthman. Jadi kita nak kena fahamnya ialah ketegangan dia tengah tegang ni. Dia tengah tegang yang menyebabkan orang musyrikin tu dia tahu dah orang Islam dia tengah duk bai'ah, dan dia tahu orang Islam ni kalaulah dia janji ataupun dia bai'ah, lagi-lagi bai'ah untuk mati, maka orang Islam ni kalau pergi dia bukan nak hidup, dia mati. Jadi ada juga sebahagian daripada orang musyrikin nak serai. Nabi SAW berigat dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun sepatutnya kalau nak lawan boleh lawan, tapi Nabi memang sangat-sangat hak paling besar dalam cerita Hudaybiyah ni lah, Nabi nak perdamaian. Barulah lepas daripada tu orang musyrikin Mekah pun hantar Suhail bin Amr. Suhail ni maksud kepada perkataan dia ialah mudah. Suhail bahasa Arab sahlun mudah. Suhail ni dia lagi dipanggil tasghir. Jadi bermaksud mudah. Apabila Suhail mari, Nabi SAW kata sungguhnya Allah Taala akan mudahkan urusan kita. Tak mudah juga ni benarnya. Tapi maksudnya nak boleh kata sepakat lah. Sehingga apabila Suhail mari, Nabi bicaranya dalam sahabat kata memang lama bicar. Kita panggil apa? Negotiation ke? Ni kata orang musyrikin besar kepada Suhail sekali je paling besar, iaitu yang pentingnya Muhammad jangan masuk. Sebab kalau kita bui Muhammad masuk, nampak sangat kita lemah. Satu je dia nak paling penting lah. Barulah apabila bicar lama tu bilah 5 perkara, perbincangan 5 perkara. Nak tulis kata-kata sepakat ni, ya Nabi SAW panggil Ali untuk tulis.
Hadza apa ni? Tak ingat dah. Hadza ma qada alaihi dia bukan, dia tulis bismillah dulu. Nabi SAW suruh tulis, dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila tulis bismillahirrahmanirrahim, Suhail marahlah, dia kata kalimah Allah kami tahu tapi ar-rahmanirrahim kami tidak percaya. Nabi SAW kata tak apa, okey beres, tukar bismikallahumma, beres, tak apa lagi. Walaupun tulis pula hadza mimma qada alaihi Rasulullah Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr. Ini merupakan perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Memang Muhammad ni kami tahu, Rasulullah ni mari mana? Suhail tak puas hatinya. Dia kata kalulah kami percaya mu ni Rasulullah, kami tak suka mu. Nak imam musyrikin Mekah ni tak puas hati ke kalimah tu je benarnya. Ke Rasulullah tu. Dia kata tulis nama mu, nama ayahmu. Nabi SAW kata sapu Ali ganti. Ali tak say. Wallahi dia kata demi Allah aku tak akan sapu. Naiknya saat ni tak ada dosa pasal Ali pun gerak tak say sapu. Sehinggalah Nabi SAW katanya tak apa sapu tak. Tunjuk aku mana aku sapu. Nabi SAW diri sapu. Daripada peristiwa ni sebenarnya Nabi SAW pun kata kepada Ali, dia kata Ali, sesungguhnya peristiwa yang berlaku pada aku pada hari ni akan berlaku juga kepadamu. Ni benarnya kita nak fahamnya ialah aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan benda tu sejarah lah. Yang mana lepas daripada ni peristiwa yang sama berlaku kepada Nabi ni berlaku pada Ali. Panjang sejarahnya ialah Osman tadi Osman mati. Apabila Osman mati, jadi ramai pemberontak ni kita sebenarnya di banyak benda-benda yang sangat subjektif dalam keputusan dalam sejarah. Yang mana kita ni kecek atas dasar maklumat yang ada. Jadi para sahabat khususnya orang yang keputusan yang kemungkinan kita rasa silap, mereka buat keputusan berdasarkan maklumat yang ada pada waktu tersebut. Dan pengajaran paling besarnya sebenarnya ialah kita sendiri pun lagu tu. Banyak mana dah keputusan kita yang mana kita kata salah lah. Tapi kita terus buat keputusan. Sebab apa? Sebab hidup ni memang kena buat keputusan. Jadi Ali sendiri ketika mana dia matinya Osman, jadi dia orang sepakat nak buat naik Ali. Kalau kita nak buat ke mana? Apabila ramai daripada umat Islam hok memberontak ni umat Islam juga. Jadi ramai orang nak Ali. Ada sebahagian daripada sahabat tak say lagi. Sahabat kata lah ni kita kena selesai lantik dah Ali. Kemudian lepas daripada tu ada dua kelompok lah. Kelompok yang duduk bersama Ali, kelompok yang keluarga Osman yang tidak puas hati atas kematian Osman, kena cari pembunuh Osman. Jadi Ali kita kalau kita berada di tempat Ali, apa keputusan kita nak buat? Mereka hak pendapat hak lawan Ali ni ialah mereka berpendapat kita kena selesai masalah pembunuh Osman ni. Ali dia bukan tak say buat atau tak say nak cari pembunuh Osman, tapi dia main ramah memberontak tu dia tak boleh nak buat keputusan hak betul lagi. Perlu semak, perlu masa, perlu gotu, perlu go ni. Sehinggalah kita akan tengok adanya satu kaum daripada umat Islam pada waktu tersebut tidak bai'ah kepada Ali. Tidak bai'ah kepada Ali. Muawiyah. Itu Muawiyah ni itu dengan Ali lah. Lepas daripada ni kita kena sejarah selepas daripada zaman Nabi ni dia kena memang betul-betul terai molek lah supaya kita tidak salah faham lah. Dan benda tu selepas daripada tu harmoni je. Cumanya ada berlaku sedikit konflik. Yang mana apabila Ali nak buat perjanjian dengan Muawiyah hatta Amr bin As kalau silap, Ali hatta Abu Musa kau siapa tak ingat. Jadi apabila nak buat surat perjanjian, iaitu ini merupakan perjanjian antara Ali Amirul Mukminin dengan Muawiyah. Jadi wakil Ali ni diminta daripada pihak sebelah tu untuk buat Amirul Mukminin. Kami tak percaya dia Amirul Mukminin, kami tak bai'ah lagi. Buat perjanjian antara Ali dan juga Muawiyah. Jadi apabila perkataan Amirul Mukminin ni wakil Ali ni tak sih siapa juga.
Ali sendiri siapa. Nak boleh jadi cerita tu adalah susunan Allah Taala hak comel lah. Jadi apabila Ali cerita kita klik mula cerita Hudaybiyah, Ali pun tulis perjanjian tu baik 5 perjanjian tak habis juga ni. Perjanjian boleh kita sikit lagi boleh deh. Perjanjian yang pertama yang sekali ada 5. Pertama sekali ialah tak boleh pergi masuk Mekah. Kalau nak masuk Mekah boleh tahun depan 3 hari dan kami tidak akan sekat pun. Beres so perjanjian. Perjanjian yang kedua iaitu perjanjian kita ni gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua. Yang ketiganya ialah kalau kita akan buka kepada kabilah-kabilah Arab untuk nak bergabung di mana-mana pihak. Siapa hak berpihak kepada musyrikin, maka dia supaya dia berada di dalam satu kumpulan. Dia akan tertakluk kepada perjanjian-perjanjian ni. Kalulah orang yang berjanji ataupun masuk dalam kumpulan orang muslimin, maka dia juga tertakluk kepada syarat-syarat ni. Ni syarat yang penting ni, nombor 3 ni. Sebab kita akan tengok bapa berlaku Fathu Mekah sebab janji hak ni yang ketiga ni dilanggar. Ada satu golongan daripada kabilah Arab nama dia Banu Bakar. Dianya duduk bawah perjanjian orang musyrikin. So lagi kabilah nama dia Khuza'ah. Khuza'ah ni duduk bawah orang Islam. Bukan tak Islam lagi dia. Tapi dia adalah kabilah yang berjanji di bawah orang Islam. Jadi Banu Bakar ni akan serai Banu Khuza'ah. Barulah lepas daripada tu akan berlaku nanti Fathu Mekah. Ni perjanjian ni lah. 2 deh, 3 dah kau. 1 gencatan senjata. Pas gencatan senjata masa ni ke nombor 4 tak hari. Yang pentingnya ada hak ngelah kali ni hak paling orang Islam tidak puas hati lah. Iaitu kalulah orang Islam ataupun kalulah orang Madinah dia nak murtad, dia boleh pergi ke Mekah. Tapi kalau orang Mekah masuk Islam tak boleh pergi Madinah. Ni perjanjian hak memang berat sebelah lah. Memang berat sebelah. Panjang lagi cerita dia ni sikit lagi ni. Daripada poin yang pertama tak ingat mula lah apa sebut pun. Satu ke apa? Atau umrah. Yang keduanya ialah gencatan senjata 10 tahun. Yang ketiganya ialah sana lah perjanjian supaya siapa nak janji dengan mana-mana pihak. Yang keempatnya saat ni ke apa? Baru sebut tu ingat dah ni. Murtad. Ni 2 poin ni besar ni. 2 poin ni besar. Jadi hal ni kita akan tengok satu drama yang sangat kita boleh sebut sebagai menyayat hati lah. Akan ada orang Islam baru je dia terlepas. Anak Suhail bin Amr tadi. Anak Suhail bin Amr nama dia Abu Jandal. Kebetulan yang habis majlis perjanjian ni, dia ni antara orang Islam yang ketika mana zaman Mekah dia masuk Islam dah, tapi kena sekat ke ayah dia, kena rata. Masa ayah dia buat perjanjian ni, dia kebetulan boleh tubik. Dia itulah kita panggil dia melepaskan diri, dia cabut. Dia buat. Jadi apabila dia nak mari tu, dia nak pergi bersama dengan Islam untuk klik ke Madinah. Majlis tu tidak habis lagi. Jadi apabila majlis tu tidak habis lagi, jadi Suhail bin Amr derah pegang Abu Jandal ni. Dia kata ni antara orang pertama hak dalam perjanjian kita ni lah. Nabi SAW kata majlis tak habis lagi ni, kita tidak habis, tak setuju apa habis lagi. Kalau gitu dia pun kata kalau gitu cancel. Nabi SAW payah betul saya ni. Abu Jandal nanti kita akan tengok cerita dia minggu depan lah insya-Allah. So lagi apa so lagi tak ingat kita tengok minggu depan lah. Apa sebut minggu depan. Tapi kita kena faham pressure ataupun suasana yang berlaku tu, dia bukan tidak semudah yang kita sangka lah. Kadang-kadang kita baca sejarah, kalaulah kita tidak baca sejarah itu, kita kata Nabi SAW Osman dia tak ada emosi. Jadi dalam cerita sirah ni emosi tu ada. Bila ada berlaku perjanjian berat sebelah ni, kita teka Umar lagu mana. Tak puas hati lah Umar. Memang dia tak puas hati lah.
Sehinggalah kita cerita beberapa kali dah kita ulang. Omar kegi kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketidakpuasan dia lah. Yang akhir sekali para sahabat kita kata protes lah bahasa mudahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka untuk kita cukup kita melih kita punya utang, para sahabat tak ge. Tak. Seorang Abu tak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ulang ketiga kali. Cukup pala semelih utang. Cukup pala belaka kalau bahasa kita lah. Cukup pala tak beres dah kita sesara. Kita boleh cukup pala belaka, kita boleh melih hutang. Contohlah. Lagu mana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara tersepit lah. Nabi perasaan para sahabat. Nabi pun nak kena selesai masalah ni. Barulah kita cerita akan dengar cerita mengenai Ummu Salamah lah. Nabi masuk dalam ni. Ummu Salamah bagi cadangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat hak Ummu Salamah buat, para sahabat ikut. Saya nak ceritanya emosi yang ada dalam cerita tu. Cerita tu kalau kita baca petah lalu biasalah. Tapi emosi yang ada tu, emosi cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cinta ada emosi-emosi lain tu sebagai seorang manusia. Jadi apabila cerita-cerita sejarah, cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk unsur-unsur emosi tu, barulah kita rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mudah tempat dia tu. Dia nak kena buat keputusan yang besar. Amba tutup ngelah kali dengan hak kita pernah sebut sebelum daripada ni, kata-kata daripada Huzaifah Al-Yaman ke. Apabila ada seorang budak lepas bersama Nabi dah, orang tanya dia, lagu mana mu dengan Rasulullah dulu masa pergi Khandaq. Hak ni bagi hamba apabila membaca memang kita sangat-sangat sedar diri kita lah. Huzaifah bin Yaman kata apa? Sungguhnya kami di pergi Khandaq ni tak mudah, dia kata. Budak ni kata, kalau gitu kalaulah kami hidup dengan zaman Nabi, kami akan letak Nabi atas apa nak tak bahau ke apa, Nabi tak jalan ke begitulah. Huzaifah kata punya kata gitu. Pergi Khandaq kan, apabila dalam kegawatan tu atau dalam ketakutan tu, Nabi SAW suruh seorang masuk kepada dalam tentera musyrikin. Sebagai seorang manusia tu benda tu tidak mudah. Jadi benda-benda gitulah. Bila kita baca sirah Nabi SAW, baca ada emosi dan sebagainya, barulah kita akan rasa benda tu sangat dekat dengan kita. Banyak mana kita buat keputusan, kita payah nak buat keputusan. Nabi pernah tak buat lagu tu? Nabi pun pernah berlaku. Tapi lagu mana pun kita kena buat keputusan. Contohlah kalau kita jatuh mudah tak? Nak kerja gong ni. Nak kerja gong ni tapi lumayan, tapi kemungkinan terlibat dengan haram apa-apa. Tapi kita buat keputusan. Siapa tak faham pertama kali keputusan lagu ni? Contohlah bini kita, anak kita. Tapi kita terpaksa buat. Tidak mudah. Nabi SAW juga menghadapi konflik-konflik yang ada kehidupan dia, dan dia terpaksa buat keputusan. Dan kita boleh kita terpaksa berada dalam keputusan hak payah kita kena buat ke apa, kita kena faham Nabi SAW pun pernah buat jadi lagu tu. Dan kita pun kena harap supaya kita buat keputusan yang terbaik. Kalulah salah sekalipun, kita harap yang Allah Ta'ala balas lah usaha kita buat tu untuk menurunkan kehidupan kita lah. Minta maaf panjang sikit malam ni. InsyaAllah lah kita akan sambung sikit lagi tak habis kat Hudaybiyah ni. Kita akan sudah lagi sikit lagi Hudaybiyah. Kita akan tengok cerita-cerita Abu Jandal tadi. Dan ada seorang lagi sayang dia nama Abu Basir, yang mana apabila mereka ni masuk Islam, Nabi tak terima dia. Nabi tak nak terima sebab perjanjian ni lagu mana akan berlaku pada mereka. Dan kita akan tengok perkara-perkara yang akan berlaku selepas daripada Hudaybiyah. Gapo hikmah di sebalik janji yang buat sebelah ni yang menyebabkan boleh berlakunya Fathu Mekah. Kita akan tengoklah beberapa perkara lagi. Minta maaf kalau silap. Terima kasih belaka atas perhatian. Sekiranya salah apa boleh sebut gambar. Kalau ada soalan tanya di meja lah, jangan tanya sini. Takut salah. Mungkin kita budak-budak ni kalau tanya pun soalan mudah-mudah ya. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan. Amba tengok selaginya ada buku baru yang mana amba terlibat dari sudut kita panggil apa editor lah untuk buku yang dikeluarkan oleh Dr. Basik, buku sirah. InsyaAllah lah kemungkinan kalau kita habis sirah kita ni, kita akan start baca kitab tu lah insyaAllah. Kita terjemah dan
daripada satu kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Dia berada dalam Tahzib Asma'ul Lughat oleh Imam An-Nawawi. Jadi para ulama terkini dia apa ni, dia ambil bahagian mengenai sirah dalam kitab tu, kemudian dia buat suku, dan kita tambah sikit lah, kita ada tambah beberapa bahagian dalam buku tu. InsyaAllah kita akan selepas daripada kita habis round, kita akan pergi pula. Dalam tu lagi detail, dia bukan terlibat dengan sirah saja, dia ada juga syama'il, sifat-sifat Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, khosais Nabi, mana insyaAllah kita akan bincang lah. InsyaAllah kita akan guna lepas daripada kita habis round sirah Nabi SAW. Kau tahu sirah? Sekali lagi lah, kita sekali lagi balik sekali lagi, 3 kali 4 kali pun tak apa, insyaAllah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.